Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Boleh dengar saya? Jelas tak? Okay, eh? Okay. Okay, so Alhamdulillah ini kita jumpa lagi sekali. Kuliah kedua secara online. Kehadiran ini saya tengok baru 32. Okay, tapi tak apalah. Sementara kita menunggu rakan-rakan anda tu, kita teruskan kuliah kita hari ini. Okay. Ada beberapa perkara saya nak jelaskan hari ini. Antaranya tentang projek berkumpulan. Yang keduanya tarikh-tarikh penting seperti midterm test dan juga practical test. Okay. Dan yang ketiga kita punya kuliah lah. Okay. So hari ni sesi ni saya buat rakaman. Sesi yang lepas tu saya buat rakaman juga, tapi malangnya file rakaman tu korup dan saya tak dapat share ke e-pembelajaran. So hopefully untuk hari ni saya file tu boleh dirakam, lepas tu saya share lah lepas ni. Okey, tentang projek dan juga perkara penting tu, oleh kerana masih ramai yang tak hadir ni, saya nak teruskan dengan kuliah dulu, lepas tu baru kita discuss tentang projek lah. Okay. Sekejap, kita tengok. Okay, so untuk hari ni kita teruskan dengan topik topik Java Standard Standard Tag Library. Okay, Java Standard Tag Library. Okay. So topik ni sebenarnya taklah terlalu sukar. Okay, dia senang je sini. Okay. So kita tengok satu persatu. Okay, kita akan tengok apa itu konsep JSTL, Java Standard Tag Library. Okay. Explain the 5 tags for JSTL Tag Library. So ada 5 jenis tags yang selalu digunakan. Sebenarnya kan selalulah. Okay, biasanya kita gunakan dalam JSP programming. So hari ni kita akan tengok demo, ni kita akan buat sama-sama. So saya harap semua dah buka NetBeans. Semua dah ready dengan NetBeans masing-masing. So kita akan buat coding JSTL yang simple. Okay, kita akan buat sama-sama. Kemudian yang keempat, apply core. So dalam JSTL tu dia ada core library, formatting, function, SQL tag dan sebagainya. So hari ni mungkin kita akan cuba dua daripada tag yang ada ni. Okay. So secara definitionnya, JSTL tu bermaksud Java Standard Tag Library. So it is collection of useful JSP tags which encapsulates core functionality common to many JSP application. So ni definition daripada tutorialpoints.com lah. So tutorialpoints.com ni sebenarnya satu laman web yang sangat komprehensif, yang kalau anda nak belajar tag-tag JSTL ataupun nak belajar tentang JSP tu sendiri secara lebih mendalam dengan contoh-contoh sekali, so anda boleh refer ke tutorialpoints.com lah. So nanti kita akan tengok sama-sama. Okay. Right. So JSTL tu sebenarnya dia berada di top of JSP. Okay. Sekejap saya onkan annotation supaya annotation. Okay. So harap semua nampak ni cursor saya warna merah ni. Okay, so JSTL dia berada di bahagian di atas JSP, dan JSP itu sendiri berada di atas Java. Okay. Dan sebenarnya bawah JSP ni adanya servlet. Okay, adanya servlet, tapi dalam diagram ni kita tak tunjuk lah. Okay. Sebab di bawah JSP ni adanya servlet. Alright. Sebab JSP tu hanya sebenarnya terbina daripada servlet. Okay. Sebab tu masa kita belajar itu, kita mulakan dengan servlet, kemudian baru kita pergi JSP. Okay. So servlet tu kalau anda tengok, dia agak complicated lah dari segi coding dia. Okay. So JSP tu lebih mudah. Okay. Dan JSTL ni bukanlah satu bentuk
programming yang lain, tidak, dia hanyalah support kepada JSP. Okay? Dia hanyalah merupakan satu tag. Okay? Sebelum apa yang sebenarnya dimasukkan sebagai tag. Okay? Kalau sebelum ni anda dah pernah tengok tag-tag yang ada. Okay? Tag-tag yang ada seperti HTML tag, XML tag dan macam-macam tag yang lain lah. Di mana tag ni kita gunakan untuk formatting. Okay? Formatting kita gunakan untuk untuk XML, okay? untuk formatkan file tu sebelum dihantar dan sebagainya. Itu contoh-contoh tag yang ada lah. Dan dalam JSP dia ada special tag dia sendiri. So itu yang kita akan tengok hari ini. Okay. So sebagaimana yang dimaklum di sini, it is built on top of JSP. Okay, JSP. So dia perlukan JSP container untuk berfungsi. Okay, dia perlukan JSP container. So JSP container tu dia berada di mana? Dia berada dalam kita punya web server lah. Okay. So kita ada web server. Kemudian dalam web server tu ada servlet container dan juga ada JSP container. Okay. So basically server kita tu iaitu Apache Tomcat tu, so dalam tu ada JSP container dan servlet container. Okay, dalam tu ada. Okay. Dan JSTL ni dia diproses oleh JSP container. Right. Ni sekejap. Sekejap, tak bergerak pula slide ni. Jangan ada gangguan sikit teknikal. Ini kena hentikan. Okay, kena hentikan dulu annotation. Okay. Baru boleh gerakkan. Okay. So, apa gunanya JSTL? So, JSTL ni dia digunakan untuk present the appearance of information in JSP page. So, sebagaimana HTML tag. Okay. So, JSTL ni adalah satu tag yang special yang kita boleh gunakan untuk kita buat something yang dynamic. Untuk represent data ke, untuk buat pengiraan yang simple-simple ke, even untuk kita connect ke database. Okay. So, kita boleh gunakan JSTL. Right. So, menggunakan JSTL tu, kod kita tu akan menjadi lebih kemas lah. So, antara kegunaan JSTL dalam JSP page, pertama ialah iteration. So, iteration tu apa maksud dia? For loop. Okay, yang for loop tu kan. Yang for each. Macam-macam lah kita boleh buat. Dan yang keduanya untuk formatting. Formatting tu macam mana? Formatting tu untuk kita formatkan kita punya data. Contohnya data tentang harga kan. So kita ada nombor dan nombor itu sebenarnya adalah currency. Contohnya currency Malaysia. Ataupun currency US dan sebagainya. So kita boleh formatkan dia kepada bentuk currency. Ataupun data yang kita nak paparkan tu adalah bentuk persen. Okay. So maka kita boleh kita boleh formatkan dia dengan simbol persen. Okay. Tak perlu type persen lah. Kita boleh letakkan, kita boleh tahu page tu, bahawa page data tu adalah persen. Dan dalam JSTL kita ada conditional. Conditional ni macam biasalah if else. Okay. So semua tu kita boleh buat menggunakan JSTL. Selain tu, dia ada juga try, catch. So dia ada benda-benda tu. Okay. So apa yang anda dah belajar sebelum ni, apa yang anda dah tahu, dah pernah tengok dalam Java, anda boleh tengok sekali lagi dalam JSTL. Sama saja. Cuma dari segi syntax sahaja. Okay. Seterusnya, manipulate XML documents. Okay. XML document ni macam saya pernah cerita, kita gunakan XML untuk transfer data ataupun untuk kita formatkan satu data. Okay, XML document ni selalunya kita buat dalam, kita gunakan untuk configuration file, untuk kita transfer file dalam network, okay, dan sebagainya. Okay. So, selain daripada itu, selain daripada XML, selalunya kita gunakan JSON. Okay. JSON tu macam XML juga, tapi dia lebih lightweight. Okay. Okay. Malangnya JSTL masa sekarang ni belum lagi support JSON, dia support untuk XML. Okay. Yang akan datang adalah kod. Okay. Dan yang akhir sekali, kegunaan JSTL adalah untuk SQL processing. Okay. Kalau sebelum ni anda dah gunakan servlet untuk connect ke database. Okay.
dan anda dah tahu juga macam mana nak connect JSP ke database. Okay. Dan untuk hari ini anda boleh tengok juga macam mana nak connect JSTL ke database menggunakan JSTL. Okay. Ingat saya ulang sekali lagi, JSTL ni bukanlah satu cabang programming language yang baru. Dia hanyalah tag sahaja. Okay. Dia bukan katanya kita ada servlet, ada JSP dan ada JSTL. Bukan macam tu. Jangan salah faham. Kita dari segi Java web programming, kita ada servlet and JSP sahaja. Tetapi untuk JSP itu sendiri, dia ada satu tambahan iaitu JSTL. Dia ada dia punya special tag untuk formatkan view. Okay? Untuk formatkan view ataupun represent dia, to present the appearance. Macam anda tengok di slide ni, used to present the appearance of information in JSP page. Okay, sebelum dipapar user tu, kita boleh guna JSTL untuk formatkan kita punya kita punya page. Alright. So where to use JSTL in JSP application architecture. Okay, so kita tengok dalam architecture pula di mana kedudukan JSTL ni. Okay. So seperti biasa, yang ni sepatutnya anda dah masak lah architecture ni. Maksud saya anda dah biasa lah. Okay. Anda dah biasa dengan architecture yang ada di sini. Contohnya kat sini kan kita ada browser, kita ada web server, kita ada database. Okay. So web server tu kita gunakan Apache Tomcat lah. Right. So dalam tu ada container, ada servlet container. Okay, ada dua container. Okay. So browser dia akan request kepada server. Okay. Dan tu ada JSP page. Dan baru saja kita belajar pada minggu lepas. So JSP page tu dia boleh interact dengan Java Bean. Okay. Bukan saja JSP page, tetapi servlet pun boleh interact dengan Java Bean. Java Bean simple saja macam kita tengok minggu lepas. Tak ada apa pun. Dia just satu bentuk kelas yang mana kita boleh access directly daripada JSP page ataupun daripada servlet. Okay. Dengan menggunakan apa? Sintak seperti sintak JSP, use bean, okay, dan sebagainya itulah yang kita tengok pada minggu lepas. Okay, dan melalui Java Bean tu kita dapatkan data dan kita pass mula data. Okay, yang ni pentingnya getter and setter. Okay. So bila kita dapat data tu, kita setkan data tu, dan bila kita nak dapatkan data tu, kita guna get. Okay. Okay, so pada page JSP ni lah kita akan gunakan JSTL. Okay, kita akan gunakan JSTL. Okay, kita tengok JSTL. Dan ini adalah model 1 architecture. Okay. So kalau model 2 macam mana? Model 2 yang macam saya yang kita dah discuss banyak-banyak kali juga. So dalam model 2 kita ada servlet. Okay, servlet campur dengan JSP. Itu adalah model 2 architecture. Servlet campur dengan JSP. Macam anda punya group project yang sebelum ini, anda gunakan servlet sahaja, dan gunakan untuk yang akan datang ni anda akan buat group project menggunakan JSP sahaja. Dan projek yang terakhir nanti baru anda akan gunakan architecture model yang kedua iaitu MVC, iaitu model view controller. Tu yang akhir sekali. Okay. So yang servlet anda dah guna, dan lepas ni anda akan buat projek gunakan JSP, projek kumpulan, dan akhir sekali anda gunakan MVC. So MVC tu adalah model 2 architecture. Okay. So untuk projek JSP ni anda dah boleh start gunakan JSP page and Java Bean. Okay. So anda boleh gunakanlah even dalam anda punya lab pun anda sepatutnya cuba untuk gunakan Java Bean dalam coding anda. Okay. So kalau kita tengok peringkat pertama tu, kalau kita tak gunakan Java Bean, kita boleh gunakan pure JSP saja. Kelas pun kita tulis dalam JSP, apa semua benda yang berkaitan dengan projek kita tulis dalam JSP page. Tetapi bila kita diperkenalkan dengan Java Beans, anda boleh ekstrakkan kelas-kelas ataupun kod-kod Java yang ada dalam JSP tu ke dalam Java Bean. Okay, dalam Java Bean. Right? Okay, so di mana sebenarnya kedudukan tag-lib itu? Tag-lib, okay, tag-lib. So macam sebelum ni kita dah tengok sebenarnya dalam JSP directive dia ada 3 jenis. Okay, yang pertamanya page directive. Okay, kalau anda masih ingat yang ada tanda alias tu, ada tanda
anda ingat ada tanda apa ni, yang apa segitiga tajam tu kan, kemudian ada alias, kemudian ada perkataan page di situ, PAGE. So itu adalah page directive. Okay, so adalah attribute-attribute yang lain tu anda boleh letak lah. Okay, attribute import ke apa ke dan sebagainya. Okay, dan JSP directive yang kedua adanya include. Okay, macam mana nak tulis include? Include ada bracket yang tajam tu, ada tanda alias lagi, tapi di tepi dia tu ada include lah. Okay, so include itu yang dinamakan sebagai include directive. So include directive selalunya kita gunakan untuk header dan juga footer bagi kita punya web application. Header tu biasanya orang letak banner ke, ataupun orang tulis something macam website saya, ataupun macam UMT, Universiti Malaysia Terengganu punya banner, so dia akan letak dalam satu, kita boleh gunakan include directive. Okay, kalau untuk footer kat bawah tu copyright or right reserve, okay, ataupun apa-apa nota di bawah tu, hak milik universiti ke apa ke yang di bawah kita punya web application tu, kita boleh gunakan include directive juga. Okay, dan yang ketiga JSP directive yang ada ialah tag lead directive. So inilah kategori dia. Okay, dia JSTL termasuk dalam tag lead directive. Okay, dan berbeza dengan page directive, include directive, tag lead memerlukan anda untuk define JSTL library tu sebelum kita boleh guna. Kalau anda masih ingat, kalau anda nak connect database daripada anda punya web application, apa anda perlu lakukan? So apa yang perlu anda lakukan ialah anda perlu include dia punya library terlebih dahulu, kemudian baru kita boleh gunakan SQL punya operation. Okay, sebab kita perlukan driver untuk lakukan proses-proses di belakang tu lah. So begitu dengan JSTL, diperlukan satu library khusus di belakang tu, yang mana library tu dia tidak datang secara default. Maksudnya kalau anda buka NetBeans tu, anda nak gunakan JSTL tak boleh. Okay, anda tak boleh buat macam tu. Apa yang anda perlu buat ialah anda perlu include dia punya library dulu, kemudian barulah boleh gunakan JSTL. Right? So kita akan buat sama-sama nanti macam mana nak coding JSTL. Okay. Okay, so ni slide ni pun dah tengok sebelum ni. So tag lead, so is custom defined JSP tags. Tag lead directive used to notify the JSP engine or container that JSP page relies on one or more custom actions. So example using directive for paging, table generator, etc. So sample tag dia macam ni lah. Okay, ada tanda percent, ada tanda alias, dan ada keyword tag lead. Okay, ada keyword tag lead. Okay, URI, uniform resource identifier, tag prefix dan juga prefix dia. Okay, tag prefix ni maksudnya di mana kedudukan library tu, library yang kita nak panggil tu. Dan prefix ni adalah nama ringkas yang akan kita panggil dalam kita punya JSP page tu nanti. Okay, so the absolute path, which can be the URL, okay, for the text library descriptor. Okay, a unique prefix is a unique prefix used to identify custom tag from library that being used in JSP page or call as an alias. Okay, ataupun dengan kata lain, ni sebagai alias lah, nama lain lah bagi apa ni, nama lain bagi tag itu, tag yang kita nak pakai tu. Okay, so kalau TG, lepas ni kita akan refer dia sebagai macam ni lah, TG table misalnya. Okay, ni satu tag dan kita tutup pula dengan TG table tag yang lain. Okay. Okay. So JSTL dia mengandungi 5 koleksi teks yang built-in, yang memang dah ada dalam tu. Okay. So yang pertama dia ada core text. Okay, dia ada core, dikenali sebagai core text. Okay, core text ni lazimnya kita gunakan contoh macam kita nak set value. Okay, nak assign variable. Okay, so kita boleh gunakan core text. Nak see out ke, nak print, so kita gunakan core. Okay, apa jua basic operation yang kita gunakan. Okay, macam nak get parameter kan, nak baca parameter daripada page yang sebelumnya, so itu pun kita gunakan core text. Okay, yang keduanya kita ada SQL text. So SQL text ni contohnya anda nak define data source. Data source tu ialah anda punya connection string ke
ke MySQL anda, connection string yang anda masih ingat localhost, lepas tu slash anda punya database. So itu adalah data source. So anda boleh define menggunakan JSTL. Dan kita ada JSTL function. So ada function-function yang built-in dalam JSTL. Contohnya, kita ada function untuk gabungkan ataupun untuk potong perkataan. Okay? Ataupun untuk kita nak capitalize kan, untuk jadikan satu perkataan yang ada tu untuk huruf besar semua. So kita ada function built-in yang boleh kita gunakan. Okay? Kita gunakan function tu, so perkataan yang kita bagi tu automatik akan dijadikan huruf besar lah. Daripada huruf kecil dia akan jadi huruf besar sebab dia ada built-in function. Anda tak perlu tulis lagi function tu. Kita boleh panggil directly ke JSTL text melalui JSTL text. Dan yang seterusnya adalah XML text. So XML text ni bila kita working with XML document, dan kita boleh guna. Dan yang kelimanya ialah formatting text. Formatting text macam saya dah cerita di awal tadi sedikit. Contohnya untuk anda nak customizekan anda punya output tu, misalnya anda ada satu nombor dan nombor tu anda katakan bahawa nombor itu adalah currency. So anda boleh formatkan nombor tu sebagai currency. Ataupun nombor yang anda beri tu anda nak formatkan dia sebagai percentage, dan anda boleh formatkan dia sebagai percentage. Okay. So berbagai-bagai lagi lah format yang anda boleh gunakan. Misalnya waktu, tarikh, masa dan sebagainya. Anda boleh gunakan JSTL tag. Formatting text, okay. Ini adalah contoh core tag directive, okay. Di mana ini adalah dia punya syntax kat atas tu. Sebelum anda boleh guna core text ni, anda perlu tulis ini di atas JSP page anda. Percent, kemudian tanda tag lib, kemudian ada tag lib, dia punya keyword dan attribute ni, prefix C. So ini adalah library JSTL anda. Okay? URI ni. Ini adalah library JSTL anda. Okay? So dia punya URL ni kita kena baca dalam kita punya readme file. So biasanya dalam java.sa ni dia ada satu readme file. Dalam tu anda boleh copy paste saja terus masuk dalam JSP page. Okay? So ni adalah contoh-contoh tag yang common. Okay? So anda perhatikan di depan ni dia ada prefix dia. Nampak tak? Kita define ni sebagai C kan. Okay, jadi C out. C out ni sebenarnya macam anda punya expression lah yang kita tulis sebelum ni. Okay. So untuk kita print apa-apa, print apa jua expression. Okay. Dan yang keduanya contoh kat sini C set. So untuk kita set value. Okay. Remove, catch, if, choose, when. So banyak yang ada. Yang core ni banyaklah function-function yang ada. Walau bagaimanapun tak semuanya kita pakai, okay? Dan anda boleh eksperimen tag-tag yang ada di sini. Okay, dan kita akan tengok nanti tutorial point. Dekat tutorial point tu banyak contoh-contoh tag lib yang digunakan dan anda boleh copy paste. Bukan copy paste lah, saya tak galakkan anda copy paste. Saya galakkan anda type semula apa yang ada di website tu ke dalam NetBeans anda dan runkan untuk tengok apa dia punya output. Okay, so itu cara kita belajar programming. Okay, ingat cara belajar programming yang paling tepat ialah kita type dengan tangan kita sendiri dan lihat output dia. Okay, kalau salah kita cuba troubleshoot, tengok dekat mana silap. Okay, jangan copy paste dan tengok output. Okay, itu bukan cara belajar programming yang betul. Cara belajar programming yang betul ialah anda type satu persatu, even kod itu panjang. Type, sebab daripada anda type itulah anda akan buang anda punya ketakutan tentang dari segi programming itu sendiri. Okay? Sebab kebanyakan orang dia rasa tak confident dengan programming kerana takut dengan teks, takut dengan syntax tu. Okay? Dia takut nanti silap komputer dia meletup dan sebagainya. So itu tidak akan berlaku. Okay? So komputer tak akan meletup kalau kita salah coding. Paling-paling pun program kita akan crash, itu saja. Okay? Okay, so yang saya rasa kita selalu akan guna nanti ialah ni lah, C out, set ni. Catch ni kalau kita gunakan try and catch. Okay, C try catch. Catch ni kita catch any error yang saya pernah cerita sebelum ni. So if ni kalau anda nak buat if else, anda boleh guna if kat sini. Okay, dan import pun boleh import. Kalau nak import package daripada luar apa semua boleh. Okay, dan for each ni dia looping. Okay, dia iteration iteration tag, dia loop lah basically. So kalau kita nak loop, nak buat for loop, kita boleh gunakan for each.
For tokens, contohnya kalau kita ada value yang token yang kecil-kecil yang kita boleh buat, kita boleh for loopkan dia. Okay. Kemudian ada juga redirect. Okay, kita boleh redirect ke page yang lain. Okay. Basically dalam servlet pun ada redirect. Dalam JSP tu sendiri pun dah ada redirect, dan kita boleh ringkaskan lagi redirect dan JSP tu menggunakan GSTL. Kita gunakan C redirect. Okay, so dia akan redirect lah page kita tu daripada page yang ada tu ke page yang lain. Okay. Dan kita boleh juga si URL ni create URL with optional query parameters. Maksudnya kita nak panggil page ataupun kita nak hantar data kepada satu-satu page, kita boleh gunakan CURL. Okay. Okay, next kita boleh tengok yang seterusnya kita tengok format. Okay. So format dia punya URI dia ialah HTTP Javasan bla 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 ni FMT. Okay, dan prefix dia ialah FMT, stand for format. So ni contoh format yang ada ialah format number to render numerical value with specific precision of format. Ni kalau kita nak tetapkan misalnya nombor lah, kita nak letakkan berapa titik perpuluhan di belakang. Okay. Misalnya kita punya pengiraan tu dia ada terlalu banyak titik perpuluhan di belakang, maka kita nak kecilkan titik perpuluhan dia, maka kita boleh gunakan format number. Okay. Dan parse number, parse the string representation of a number, currency or percentage. Okay. So kadang-kadang kita gunakan string. Okay. Kita ada string, tapi kita nak buat calculation dengan string tersebut. Okay. Macam kita tahu, string kita tak boleh buat calculation, melainkan kita jadikan dia sebagai number. Okay. Barulah kita boleh buat calculation. Okay. So kalau anda nak tukar kepada number calculation, anda perlu gunakan parse number. Okay. Dia akan parsekan string tu menjadi nombor-nombor. Okay. Daripada nombor tu dah baru kita boleh buat calculation. Okay. Misalnya kalau dalam database anda simpan gaji, misalnya gaji tu anda simpan sebagai string ataupun varchar lah dalam database. So bila disimpan sebagai string ataupun varchar dalam database, anda tak boleh lakukan pengiraan straight away. Okay. Sebab apa? Sebab dia dalam bentuk varchar ataupun dia dalam bentuk string tu. Jadi anda perlu convert dia sebagai nombor dulu, kemudian barulah boleh lakukan calculation. Okay. So tapi berbeza kalau anda memang dah define dia sebagai integer ataupun double lah, ataupun integer lah kalau dalam database tu. Okay. Ataupun float dalam database tu kan. Anda memang define dia sebagai number, maka anda boleh ambil data tu daripada database dan terus saja buat calculation. Tetapi kalau anda define dia sebagai string, anda terpaksa convert dia terlebih dahulu. Okay. So banyak lagi yang ada di sini. Okay, yang ada di sini. Okay, date. Okay, kalau anda ada string dan anda nak paparkan string tu sebagai date of time, anda boleh gunakan pass date. Dan sebagainya. So banyaklah sini, time zone, set time zone, message. Need to display an internationalized message. Apa yang dimaksudkan sebagai internationalized message? Internationalized message ni maksudnya apa yang dipresent tu dia bergantung kepada setting komputer tu. Ada macam komputer kita selalu setting dia sebagai US punya format. Okay, US punya format ataupun UK ke, okay, ataupun Malaysia punya format. Okay, dia ada like localized punya setting. Okay. So dia akan ikut kita punya setting lah. Okay. So itu yang dimaksud sebagai internationalized, right? So ni request encoding, set the request character encoding. So kalau anda tengok dekat kita punya JSP page tu, dekat atas tu dia, kalau dalam NetBeans dia automatic lah. Dia punya character encoding. Okay, dia pakai encode berapa punya yang library yang mana digunakan untuk encode. Okay. So selalunya kita tak ubah apa-apa pun, kita gunakan apa yang NetBeans berikan. Okay. So encoding ni selalunya kita terpaksa teliti bila kita terlibat dengan web development yang melibatkan bahasa-bahasa selain daripada alphabet yang selalu kita gunakan, alphanumeric yang selalu kita gunakan. Okay. Contohnya macam Arab ke Chinese character. Okay. So Japan ke apa semua, yang karakter yang bukan common. Okay. So itu yang kita perlu buat, kita perlu setkan dia punya encoding. Okay. So yang SQL Tag Directive, JSTL SQL Tag Directive, so ni macam saya cerita dah tadi sedikit,
Contohnya ni SQL. So tengok dia punya prefix di sini. Prefix dia adalah SQL. Okay. Prefix dia adalah SQL. Okay, anda boleh tengok prefix dia. Set data source. Okay, so data source ni anda boleh set lah data source kan. Yang macam anda dah biasa buat JDBC, database connection string JDBC tu yang anda biasa buat dalam servlet dan anda buat dalam JSP. So anda untuk JSTL tu anda boleh ringkaskan cara penulisan dia menggunakan SQL data source. Okay, ni query. Okay, so apa query yang anda nak buat? Contohnya anda ada query select all from table, select all from student, select all from profile ke apa ke. So anda boleh gunakan query dia. So ni kalau update, kalau anda update, so ini anda boleh guna update. Okay, guna update database dan sebagainya. Update table, sorry. Okay. So param ni yang anda masih ingat lagi lah yang kita gunakan macam apa ni, set integer, okay, yang anda pernah buat sebelum ni. Sebenarnya dia syntax JSP tu kita boleh simplify dengan JSTL. So itu saja sebenarnya tujuan JSTL ni. Okay. Kalau anda tak nak guna JSTL pun tak apa, maksudnya anda boleh gunakan JSP yang macam anda dah belajar tu. Tetapi untuk ringkaskan lagi, untuk optimize anda punya coding tu, anda boleh gunakan JSTL lah. Okay. So date param set values in SQL statement to specify Java util date value. So ni kalau kita nak masukkan data berjenis date kan. So kita gunakan date param. Okay. So ni adanya transaction. So provide nested database action elements with shared connection. Set up to execute all segment as one transaction. Okay. So ni advance sikit lah. Okay, ni kita boleh tak guna kot buat sementara ni. Okay, tapi kalau nak guna juga anda boleh refer lah kepada sama ada di Java Doc, okay, iaitu Java Manual, ataupun anda tengoklah mana-mana website, okay, Google saja dia punya manual tu dan gunakan. Okay, next ini XML. So XML ni X out. So ni kalau kita working with XML document lah. So XML document ni selalunya kita gunakan yang parse ni. Okay. Parse ni kita nak paskan, kita nak extract maklumat daripada XML document tu. Okay. Kita nak extract, kita boleh gunakan parse. Okay. So kalau anda gunakan Java yang biasa, anda terpaksa tulis satu method anda untuk extractkan XML tu. Okay. Tapi ada saja built-in XML di luar tu, tapi dia agak sukar lah, dia agak leceh lah. Okay. Tapi kalau JSTL anda boleh panggil function parse ni saja untuk working with XML document. So ni adalah kat sini. Okay, saya tak sentuh banyak lah ni XML. Okay. Next kita ada JSTL function. So function ni dia punya prefix dia fn. Okay, so ni yang saya cakap tadi. Contains, okay, kita nak test if input string contain the specified substring. Contohnya kita ada perkataan makan kan. So kita nak tengok dalam akan tu ada tak dalam kata makan tu tadi. Okay, so kalau ada dia return true lah. So something macam tu lah nak test. Okay, contains, tengok je. Okay, so banyaklah untuk join. Sebanyakannya di sini ialah working with string lah. Okay, string. So kalau anda nak split string tu ke kan, ada string, ada dua string ke, anda boleh splitkan dia gunakan function split ataupun nak replace mana-mana string yang ada dengan string yang lain. So anda boleh gunakan function replace. So macam yang bawah ni untuk tukarkan kepada huruf kecil semua. Jadi anda boleh gunakan to lowercase. Ataupun untuk jadikan huruf besar semua boleh gunakan to uppercase. Dan untuk trim ni kita buangkan mana-mana space kosong yang ada dalam string tu. Okay. Maksudnya kalau dua perkataan tu tengah-tengah tak ada space, so bila kita trimkan dia akan buangkan space di tengah-tengah tu. So dia akan trimkan string tu lah. Okay, so ni dah masuk bab tutorial. Saya rasa cara paling baik ialah kita sama-sama buat dia punya step. Okay, kita go through sama-sama. So harapnya dah boleh buka anda punya NetBeans sekarang. So macam ni dia suruh pergi kepada website JSTL lah. Okay, JSTL punya link. Okay, dan dia suruh download daripada website-website yang dia download library yang ada di bawah ni, jar files. Okay.
Okey, ni step-step ni kita boleh apa nama ni? Kita boleh buat sama-sama lah. Okay. Okey, semua dah buka ni ke? NetBeans ke? Okey, sekejap ya. Boleh dengar ke? Okey, sekejap. Okey. Saya nak sharekan yang Chrome ni. Sorry, sebelum tu. Sekejap, kali kedua saya gunakan Webex ni masih lagi belum expert lah sekejap sebab dia ganggu tab kat atas ni, jadi saya tak nampak. Okey, okey, sebelum using GSTL Tag Directive ni, dia ada bagi satu link yang ada kat sini. Okey, dia ada satu link yang mana anda boleh copy paste lah kot masuk dalam anda punya browser. Kalau tak boleh copy paste, anda tulis balik lah. Okay, tulis balik saja. Sekejap, saya sharekan skrin saya. So, boleh nampak tak skrin Chrome saya sekarang ni? Saya berada di website Apache TechLips. Boleh nampak Okey, semua orang cuba buka website ni. Website Apache TechLips ni. Okay, so saya rasa kalau anda search di Google pun mungkin boleh jumpa juga kot Apache TechLips. Kalau anda malas type tu malas type dia punya URL tu. So, anda boleh search dekat Google, anda type kat Google, so dia akan keluarkan link, anda klik saja pada link tersebut. So, dia akan keluar benda yang sama. Okay. So, ada rakan anda yang kongsi link tu. So, boleh klik je lah dekat situ. Okay. Okay, semua orang dah buka So, kalau semua dah buka, anda boleh pergi kepada Standard Lib. Dekat bawah ni ada satu link. The Apache Standard Lib 1.2.3, a minor bug fix version has been released. So, tahun 2015 yang agak lama lah dia tak maintain. Okay. So, anda klik pada link yang sebelum tu tadi. Nampak tadi kan link standard ni. Klik pada standard tu, dekat news tu ada standard. Dan klik pada download.
Okay, klik pada download, dia akan pergi kepada page di sini. Ya, saya copy paste link ni terus pada anda supaya anda mudah sikit ya. Okay. So klik pada link yang saya berikan tu. Kemudian download semua library jar di bawah ni. Okay. TechLead Standard IMPL 1.2.5. Okay. So download semua ke 4.4 tu. Okay, version yang terkini ialah 1.2.5. Okay. Berdownload saja. Okay. So download semua. Download dan letaklah dalam satu folder yang nama dia JSTL ke apa ke. Letaklah. Macam saya dah download ke 4.4 sekali ni. Okay. Saya dah download ke 4.4. So dah ada dah. Saya dah settle. So sekarang ni apa yang anda perlu buat ialah anda perlu download semua sekali. 4.4 letak dalam satu folder. Yang IMPL, spec, EL dan compact ni. Okay. Downloadkan ke 4.4 jar file ni. Okay, dah download semua ya? Dah selesai download ke? Okay, saya sangat galakkan anda untuk sama-sama kita cuba sama-sama supaya anda boleh ikutlah tutorial yang saya cuba buat ni. Okay. Okay, siapa yang belum tu ambil masa. Ambillah masa dalam 2 minit lagi ke untuk download. Okay, bagi yang dah sudah tu boleh buka NetBeans. Boleh buka NetBeans. Okay, boleh buka NetBeans anda. Okay. Dah buka NetBeans? Okay. So kalau dah buka NetBeans, seperti biasa, anda create new project. Okay, new project. Dan new project tu ambil Java Web. Okay, kemudian ambil Web Application. Okay. Saya tak pasti, mungkin ada antara anda yang masih lagi belum reti ataupun belum pandai buat Java Web Programming. Okay. Ataupun ialah mungkin dia belum install. Okay. Kalau anda download yang Java Standard Edition, NetBeans with Java Standard Edition, anda tak akan boleh buat Java Web. Okay. So anda perlu download NetBeans with JEE, iaitu Java Enterprise Edition. Okay. So bila anda download Java Enterprise Edition, barulah dalam NetBeans anda ni akan ada Java Web. Kalau tidak, anda akan ada Java ni saja. Okay, ni untuk Standard Edition, untuk kelas yang basic programming ataupun object oriented yang dah belajar. So ini sudah memadai. Tetapi untuk kelas web programming, untuk Java Web Programming, anda perlu ada Java Enterprise Edition. Okay, sebab tu anda kena install NetBeans with Java Enterprise Edition. Okay, dia akan jadi macam ni ya. So tu untuk makluman bagi mereka yang mungkin belum tahulah. Okay. So yang dah advance tu, yang saya tahu ada yang dah memang agak advance, even dah banyak. Saya tengok coding tu banyak yang macam dah comfortable lah. So baru yang agak tertinggal sedikit tak apa, agak dapat catch up. So Java Web dan Web Application, next. Okay. So bagilah nama projek anda, misalnya hari ni JSTL Experiment misalnya. Ikut suka hati anda lah nak bagi nama apa. So contoh yang saya buat ialah JSTL Experiment. Kemudian klik pada next. Okay. So ni server yang ada. So bila kita install Java
Enterprise Edition, dia akan ada server yang kita boleh pilih ketika kita install. Selalunya ketika kita install tu, dia akan tanya sama ada kita nak install Glassfish ataupun kita nak install Apache. Ataupun kita nak install kedua-duanya terpulang. Okay? Sebab dua-duanya merupakan web server yang mengandungi JSP container dan juga mengandungi servlet container. Dua-dua boleh digunakan. Tetapi untuk case kita gunakan Apache Tomcat. Okay? So macam saya, memang saya install Apache Tomcat sahaja. Okay? So kalau anda masih ingat sebelum ni kita ada juga gunakan XAMPP. Dalam XAMPP tu sendiri ada Tomcat. Okay, ada Tomcat. So anda boleh gunakan salah satu Tomcat. Jangan gunakan dua-dua. Okay, gunakan salah satu cukup. Okay, sebab kalau ada dua-dua nanti nak maintain dua-dua pula kan. So kalau ada dalam NetBeans ni, anda gunakan dalam NetBeans ni saja. Okay, sebab kalau anda nak gunakan yang dalam XAMPP tu, anda perlu add dia. Okay, kena add macam ni. So anda kena pilih Apache Tomcat, kemudian next dan sebagainya lah seterusnya. Okay, dekat mana dia ada. So kalau XAMPP tu anda kena browse lah folder XAMPP tu kat mana Apache Tomcat tu berada. Okay, so kalau itu untuk tambah server yang lain lah. Tapi dalam case saya ni, saya pakai yang JE saja, yang dalam Java JE tu dah provide, dalam NetBeans dah integrate kan. Saya gunakan yang ini saja. Okay, so seterusnya anda klik saja pada finish. Okay. Ni step untuk saya ulang kepada yang mungkin tak ingat lah. Okay. Bismillah. Alright. Okay, so bila kita create satu web application, dia akan keluar sendiri macam ni lah. Automatic, dia akan create satu index.html. So kita recall balik. Dalam web application, dia memerlukan file index. Okay. Di mana bila kita pergi salah satu URL tu, sebenarnya URL tu refer kepada satu index file. Okay. So index file ni dia adalah landing page. Bila kita pergi satu-satu URL. Contohnya kita pergi kepada www.umt.edu.my. So sebenarnya lepas kita type itu, sebenarnya dia akan redirectkan kita kepada satu file index. Okay. File index. So index ni dia tak mestinya .html. Dia boleh .jsp, dia boleh .php. Okay. So dia banyak extension di belakang dia. Okay. So bolehlah kalau anda nak tulis macam Tomcat, dia akan entertain ataupun dia akan handle file tu sama ada HTML ataupun JSP. Okay. So dalam application anda, file yang pertama yang anda nak keluar bila orang pergi kepada application anda tu, anda perlu namakan dia index. Nama dia perlu nama index. Okay, macam login page kan. Atau login page. Anda boleh letak login page itu dengan nama index.jsp. Okay, kerana dia adalah file yang pertama. Tapi kalau login page tu file kedua, okay, anda mungkin buat depan tu, anda boleh buat menu. Dan menu tu anda namakan dia sebagai index.jsp ataupun .html. Okay. Okay, so sekarang ni structure yang kita dah biasa tengok, kita tengok ni lah. Kat tepi ni ada web pages, sources, packages, libraries, configuration files. Okay, so web pages ni kita letak kita punya JSP file, XML file kat sini. Okay. So dalam ni dia ada configuration file iaitu context.xml. Okay. So kalau dalam case servlet, bila kita create servlet macam saya dah tunjuk pada minggu lepas, dia akan ada satu lagi file yang nama dia web.xml. Okay, so dalam web.xml tu dia ada configuration tentang servlet. Alright. So untuk case sekarang, untuk hari ni kita hanya tengok kita akan gunakan JSP sahaja. Okay, kita akan gunakan JSP sahaja. So tak adalah file web.xml. Okay, so dia ada context.xml. So context.xml tak ada apa, dia just path bagi anda punya application saja. Inilah yang kita letak tadi tu, macam saya ni JSTL experiment. So nama application saya sekarang ialah JSTL experiment. Okay, so ni adalah context path. Context path ni dia macam global variable lah. So, daripada mana-mana JSP file yang akan anda buat nanti, dia akan access kepada konteks yang sama. Right? Okay, so tadi kita dah download. Dah download semua. Dah download file library untuk JSTL tadi. Sekarang ni anda boleh tambah lah. Okay, macam mana nak tambah tu? Anda boleh pergi kepada bahagian project ni. Okay, anda tengok tab kat atas ni ada 3 tau. Projects, files. Okay, ni ada services. Okay.
So selalunya pelajar akan tertukar antara project dan juga files ni sebab dia macam sama je. Okay, macam sama. Project, files. So project ni dia dah susun ikut hierarchy bagi web server punya hierarchy. Okay, berbanding dengan file. Files ni dia adalah local punya location sahaja. Okay, local punya hierarchy saja. Apa yang ada dalam kita punya komputer. So inilah dia punya tu. Ni folder. Ada satu folder nama dia GSTL experiment. So dalam folder tu ada satu folder nama dia NB project. Dan dalam folder GSTL tu ada juga SRC, ada juga folder web. So ada build.xml. So ini adalah files. Okay. Tapi yang ini adalah structure di dalam web application kita, iaitu dalam Tomcat kita. Okay. So dia kalau nak tengok dia sedikit berbeza lah. Okay, dia sedikit berbeza. Okay. So normally kita akan working dengan structure yang di sini, yang GSTL experiment ni. Contohnya yang dekat sini lah, dia ada gambar macam web punya gambar lah, gambar apa bumi kat sini kan. Okay. Okay. So apa yang anda perlu buat untuk tambahkan library ialah anda pergi kepada, so ada 4 folder utama di sini: web pages, sources, packages, libraries, configuration file. So anda pergi kepada pada folder libraries, anda right click dan dekat sini ada add jar/folder. Okay. Add jar/folder. Semua boleh ikut ke terlalu laju? Boleh ikut Okay. So anda klik saja add jar. Okay, dia akan keluarkan anda. Okay, macam saya dah pernah pergi sebelum ni, jadi dia terus dia recommend dekat mana saya download tadi. So kalau anda tadi, anda pergilah dekat mana folder anda download tadi. Saya pergi dekat downloads dan GSTL. So dalam ni ada library yang kita perlu import. Okay. Saya rasa kita boleh import semua sekali. Okay. Boleh import satu ataupun import semua sekali. Kalau import semua sekali macam mana? Anda boleh tekan shift sambil anda klik pada senarai ni, anda tekan shift. So dia akan pilih keempat-empat tu. Okay. Dia akan pilih keempat-empat tu dan anda klik open. Okay. So anda punya GSTL dah pun dimasukkan ke dalam anda project anda. Okay, anda boleh check balik lah. Nampak tak kat sini? Tablet, standard, bla 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 ni ada 4 ni. So ada 4 ni memang anda perlu import. Okay. So bila keempat-empat package ni ataupun keempat-empat library ni dah berada dalam anda punya project, maka anda dah boleh mulakan GSTL project anda lah. Okay. Okay. Bagaimana nak gunakan GSTL? Okay. Sekarang kita buat satu page. Okay, satu page yang terpulang pada anda lah nak bagi nama apa pun. Satu JSP page. Okay, saya bagi nama dia GSTL apa? Ataupun saya bagi nama dia Hello GSTL. Hello GSTL. Okay, Hello GSTL. Okay, so just click finish. Okay, so saya ada satu file yang nama dia Hello GSTL. Okay. Ataupun anda nak rename file index.xml tadi pun boleh juga, tapi saya buat satu file yang lain lah. Okay, satu file yang lain untuk kita play around dengan GSTL, right? So yang pertama, so ini anda dah nampak kan page directive. Okay, macam mana saya tahu page directive? Ni ada nama keyword page ni. Okay. Ni kalau anda create saja JSP file, dia akan automatic create page punya directive. Okay. So kalau anda tengok dalam HTML tadi, dia tak ada page directive kan? Sebab ni bukanlah page JSP, ini adalah page HTML. Jadi tak ada page directive kat atas ni. So kalau dalam JSP, tengok ni Hello GSTL ni, so dia akan ada page directive. Di mana attribute yang kita pakai di sini adalah dua sajalah, content type. Okay, di mana kita nak bagi tahu bahawa content yang ada dalam kita nak hantar kepada klien ni adalah HTML. Okay, ada text/HTML dan encoding tu, page encoding ialah UTF-8.
Okay, kalau anda gunakan Chinese character ke apa semua ke, anda perlu refer lah. Anda boleh search dekat internet, dia punya encoding punya code. So macam ni kita pakai UTF-8. Okay. Okay, next kita nak panggil, kita nak import tag lib punya library. Okay, kita macam anda tahu tu kita ada core, okay? Kita ada core, kita ada functions, kita ada format, SQL, okay? So XML, so banyaklah tag lib tu. So macam mana cara dia? Kita type bracket yang tajam tu kan. Okay. Kemudian kalau dalam NetBeans ni yang cantiknya, yang memudahkan anda ialah dia ada recommendation di bawah ni. So anda boleh ambil terus tag lib. Kan? Tapi kalau anda nak hafal ataupun sebab final exam ataupun exam selalunya kita menulis kan. Jadi kita nak type dia satu-satu. So boleh juga type satu-satu, tidak jadi masalah. Okay. So ni untuk jimatkan masa, saya just pilih saja daripada kat sini, daripada yang diberi ni. Okay. So tengok saja di depan ni dia dah ada tag lib punya directive. Okay. Kat atas ni ada page, kat bawah ni ada tag lib. Okay. So tengok di sini dia masih lagi merah lah kan, sebab kita tidak letak apa-apa attribute lagi yang di dalam dia. Okay. So attribute yang pertama, contohnya kita nak pakai yang core punya. So kita type prefix. Okay. Prefix. Core selalunya kita gunakan C. Okay. So lepas attribute prefix, attribute yang kedua yang kita perlu specify ialah dia punya URI. Okay. URI tu di mana library tu berada sebenarnya. Okay. So untuk ni kita kena ataupun anda kena pergi kepada website JSTL tadi, yang anda download JSTL tadi. Anda pergi semula ke website yang anda download JSTL tadi. Anda akan tengok satu file yang nama dia readme. Okay, readme. Ni lebih kurang pada cheat code lah kan. Ni maksudnya kalau anda malas type lah kan, anda boleh pergi kepada readme file ni. Dalam readme file ni dia mengandungi sekejap biar dia load semua sekali. Okay, sekejap. Oh, dia tak download semua sekali. Okay, sorry, bukan readme atas ni. Ni readme, sorry. Saya silap klik. Yang bukan readme atas ni, readme yang ni, yang jar files ni. Binary readme. Okay, bukan source readme. Binary readme. Okay, binary readme. Okay, dekat situ anda boleh tengok link yang anda gunakan. Macam ni yang core library. Core library tu mana link dia? Ini link dia. So kalau anda tak nak type, anda boleh copy paste saja. Anda boleh Ctrl C dan masuk saja dalam URI ni. Okay. So bila anda dah import ni, anda boleh panggil lah core functions dalam JSTL ni. Okay. So core functions yang paling mudah yang dia boleh guna apa? Okay, buatlah something macam apa kan? Anda nak buat apa nama ni? Cout Anda nak print something dekat anda punya screen. So anda boleh guna C. C ni apa? C ni kita punya prefix lah. Nampak tak prefix kat atas ni? Okay, prefix kan? Okay. So C, so anda gunakan colon. So dia ada suggest, catch, choose, bla 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 bla. So yang ni kita nak out je, nak print je sebenarnya. Okay. C out. Dan apa perlu kita buat? Kita perlu letak value. Okay. Value tu macam contohnya hello Fakhrul. Okay, saya buat macam tu. Okay. So seterusnya tutup saja. Okay. Tutup saja anda punya lib tu. So siaplah anda punya JSTL punya hello world ataupun hello world kan. Biasanya kita mulakan program ini kita gunakan hello world kan. So ini kita boleh runkan output dia. Right click saja pada hello JSTL tadi. Kemudian run. Okay, cuba tengok dia punya output. Walaupun kita boleh agak sebenarnya apa output dia. Tapi ni cara penulisan dia lah. Right. Okay.
Okay, so so boleh nampak tak dia punya output? Boleh nampak output dia hello Fakrul. Anda semua dapat tak? Dapat Okay, kalau anda tu tulis nama sendirilah. Okay, macam Vignesh, Hakim ke, Wan Arif ke, siapa ke, tulis nama sendiri. Okay, tulis nama sendiri. Hello siapa-siapa, right? Okay, so tulis ni function out. So ingat tak kalau dalam JSP kita guna Mohsin, okay, hello Mohsin. So macam dalam JSP kita tulis out.print kan, ingat tak? Out.print kan. So boleh juga kita guna out.print, tapi ni cara yang lebih advance lah, kita gunakan JSTL. Okay, so kita gunakan JSTL. Benda sama tapi cara penulisan je. Benda memang kita nak print pun, tapi ni cara menggunakan JSTL. Okay. Okay. So next kita cuba tengok pula macam mana kita nak hantar value contohnya ataupun kita nak guna format. Kita nak gunakan format. Okay, kita gunakan format lah format. Format tu oleh kerana kita nak guna format, kita kena panggil tag-lib untuk format. Betul tak? Okay. Okay, so tag-lib untuk format macam mana nak panggil? Gini. Tag-lib. So prefix untuk format ni selalunya kita gunakan FMT. Okay, FMT. So URI dia macam mana? URI dia macam saya cakap tadi, dia punya cheat dia ialah kita pergi kepada readme ni. Okay, cari yang format. Format ni lah FMT. Okay, FMT library ni, copy saja. Okay. Sebenarnya yang berbezanya hanyalah di hujung tu. Kalau kita tengok ni, java.sun, JSP, JSTL, core. Ni SML. Yang ni FMT. Ni SQL. Yang ni functions. Okay. So, copy saja. Pergi copy saja kat situ. Okay. So, bila dah ada FMT tu, kita bolehlah gunakan dia di bawah ni. Okay. Misalnya kita type BR lah bawah ni. Buat BR untuk space satu. Okay. BR. Okay. Bawah tu kita nak tulis something macam value. Kita nak setkan satu variable dan kita nak letak format bagi number. Currency ke apa kan. So, kita boleh buat apa? Yang ni kita masih gunakan, okay, C ni masih lagi core kan. So C ni kita nak set data gunakan core C. Kemudian C kita setkan variable, bukan value tapi variable var. Okay, var tu stand for variable. Okay, kita nak buat satu variable nama dia balance. Okay, balance. Dan dalam balance tu kita nak letak value. Okay, kita letak nilai value. So dalam dia misalnya 12,000 contohnya lah 12,000. Okay, macam contoh saya ambil dekat total point 2309. Okay, so kita dah ada satu variable yang nama dia balance dan dalam balance tu ada nilai 12,000.2309. Okay, so di bawah ni baru kita nak gunakan formatting. So macam mana nak guna format? Kita type FMT, kita panggil dia punya prefix. Kemudian apa nak buat dengan dengan balance tu tadi? Kita nak formatkan dia menjadi currency. Okay, currency. Currency ni senang lah. Belakang ni tidak ada ceiling yang ada point sampai 4 di belakang dia kan. Okay, so kita bagi gunakan format number. Okay, format number. Value tadi. So macam mana kita nak panggil variable kita di atas ni? Okay, dengan cara kita gunakan ini, tanda dollar dan apa nama ni, curly braces. So dalam dia tu anda boleh letakkan nama variable anda iaitu balance. Okay. Okay. Dan seterusnya kita letak type, attribute type. Attribute type ni kita nak specify lah kita nak buat apa. Dengan kita nak format dia jadi apa? Format dia jadi currency. Okay. So akhirnya kita tutup saja. Okay. So ingat ni cara untuk kita baca variable. Ada tanda dollar, kemudian ada tanda curly braces dan dalam tu letaklah nama variable anda. So variable kita kat atas nama dia balance dan nilai dia ialah 12,000.2309. Okay.
So untuk cantikkan sikit lagi, kita boleh letak P lah sini paragraph lah. Kita letak apa tu? Paragraph. Okay. So bila dah settle semua ni, so cuba kita run, kita tengok apa dia punya output. Okay, currency. Okay, tengok. Okay, so ni lah. Okay, ni sebenarnya dia tidak encode dengan baik ni sebab dia ada karakter yang tak betul. Tapi tak apalah, kita tengok nilai dia di depan tu. Okay, ni sebenarnya tanda dolar pun sebenarnya, tapi kat browser dia tak ni lah. Dia tak keluar kot. 12,023 sen. Okay, sebab kita sen kan. Sebab kalau tengok nilai asal 2309, mana ada 2.2309 sen. Dia ada 23 sen macam tu saja. Dia ada dua tempat perulahan saja. Okay. Ya, saya cuba tengok benda ni dalam Chrome. Adakah dia menggunakan hasil yang sama. Okay. Boleh nampak tak dekat Chrome saya ni? Sebab tadi yang browser saya tu dia keluar ke Internet Explorer. Kalau Internet Explorer anda boleh tengok dia tak encode output tu dengan betul. Depan dia ada tanda simbol yang tidak difahami. Okay, ni Internet Explorer. Internet Explorer ni elakkan daripada guna Internet Explorer untuk akses ke online banking dan sebagainya. Sebab Internet Explorer ni dia ada vulnerability yang mana tidak boleh di-patch sampai sekarang. Okay, sebab itulah Microsoft mula perkenalkan Edge. Okay, Microsoft Edge. Okay, so saya copykan link yang saya dalam Internet Explorer tadi. Saya copy ke Chrome. Dan Chrome ni dia encode dengan baik. Di mana depan tu anda boleh nampak simbol dollar. Okay, so dia keluar dengan betul lah. 12,023 sen. Okay, so dia format output kita dengan betul lah dekat sini. Dekat Chrome. Right? Dapat semua? Kalau laju, beritahu. Kalau terlalu laju, bagi tahu. Okay? Alright? Semua dapat Boleh dapat sikit nak tengok. Still 2309. Okay, dah dapat. Dah check dah. Ni yang ada still 0.2309. Ni make sure value type currency. Make sure ejaan currency tu betul. CURRENCY. Okay? Type dia kena betul, currency. Okay? Sebab benda tu memang dah ditetapkan begitu. Okay, tak boleh salah heja jangan salah heja semua. Okay, kalau salah heja tu dia memang tak dapat Okay, contohnya kita buang C kat situ boleh terrun. Okay, dah jadi currency dah sekarang ni. Okay, kalau currency tengok apa yang berlaku. Dia keluar error terus. Dia keluar error terus. Attribute currency tak ada. Okay. So yang kawan anda tadi tu saya tak pasti. Kenapa dia keluar tu Dia keluar currency. Ya, siapa tadi yang type yang kata tak keluar tadi? Boleh tak lagi ni? Siapa nama ni kawan kita tu? Iza Zakian. Dapat lagi? Okay, alright. Okay. So dah dapat alhamdulillah. Alright. So next yang common lah. Kita test dengan benda-benda yang common lah. Okay. Yang common yang seterusnya ialah kita nak buat satu form dan kita hantar data tu. Okay. Data form. Okay. So nak buat form macam mana? Okay, nak buat form senang saja. Okay, so ada orang bertukang pula kat tepi rumah saya ni. Minta maaf lah. Ada gangguan sikit. Okay. Okay, kita pergi ke W3C Schools. Okay, anda type saja form. Okay, so ada kata ni form. Ni cara cepat cara cepat nak buat eksperimen. Sebab bila kita belajar coding ni, kita nak cepat jugalah, nak test banyak coding. Okay.
Okay, so anda copy saja form yang ada di W3 Schools ni. Copy saja dia punya tag dan masuk ke dalam anda punya page di sini. Buatlah BR satu BR tu untuk break space lah. Okay, kemudian paste saja ataupun tekan Ctrl V saja. So anda ada di sini. So macam saya ajar, Shift Alternate F. So untuk disusun lebih cantik. Okay. So sekarang ni anda buat satu page untuk displaykan data. Okay. Web Pages, New JSP. Okay. Bagilah nama dia sebagai Display Data. Display Data. Okay. So klik Finish. Okay. Terdapatlah satu file JSP. Okay. So hello JST tadi. Kita kembali ke JST. Okay. Ni nampak tak action kan? Form action. Kita tukar kepada pastikan slash tu buang. Okay. Slash tu buang. Ataupun buanglah semua sekali dah ni dulu. Buang dulu semua sekali dalam tanda double quote ni. Dan tulis display data. So apa display data ni buat? Display data.jsp. Okay. Maksudnya form kita ni akan dihantar ke display data.jsp yang baru kita buat tadi. Okay. So kat sini anda boleh tulislah method dia. Okay. Method apa biasa nak guna ni? Method post. Okay. Ataupun get, terpulanglah pada anda. Okay. Kalau data tak sensitif, gunakan get pun boleh. Tapi kalau data sensitif, gunakan post. Okay. Data sensitif tu maksudnya macam password ke ataupun data-data yang anda tak nak bagi orang lain lihat lah. Okay. So yang lain-lain ni saya kekalkan. Cuma value ni saya nak padam. Okay. Value ni saya padam. Sebab saya tak nak letak nilai siap-siap. Ni pun saya padam value. ID pun boleh padam. Sebab ID kita tak nak gunakan. Sebab ID ni kalau anda nak guna CSS ke apa anda boleh letak. Tapi untuk sekarang ni saya abaikanlah sebab kita tak guna pun. Okay. So siaplah kita punya form. Semua dah ada form macam ni? Semua dah ada form macam saya buat ni? Dah Okay, Aziz dah. Aisyah dah. Azim dah. Okay, ada lagi yang belum? Okay. So, semua dah ada. Okay, so. Okay, bila ada form ni, yang penting sekali apa yang perlu anda tahu. Iaitu nama bagi parameter tu lah. So, nama parameter tu ialah fname. Okay. Fname yang pertama untuk first name. Okay, untuk first name ialah. Dan yang kedua ialah lname. Right? Okay. So kalau nak puaskan hati kita tu sikit kan, kita boleh run dah dulu. Kita nak tengok macam mana bentuk kita punya form. Kita cuba runkan dulu sekali. Untuk tengok form tu dulu. Okay, jangan buat apa-apa lagi. Okay. Okay, so dah dapatlah form. Ada first name, last name, kemudian ada button submit. Okay, so dua field saja kita nak ada. Okay. Okay, so bila kita dah siap form kita pergi kepada form yang nak baca data daripada data kita tu, iaitu ataupun form yang nak displaykan data tu, nama dia ialah displaydata.jsp. So di sinilah file yang kita buat tadi. Okay. So ni terpulanglah title tu nak bagi nama display data ke ikut sekatilah nak bagi header tu nak bagi tajuk dia data. Okay. Ataupun details. Ikutlah. Okay. So di bawah dia tu kita nak paparkan maklumat yang kita dah buat tadi tu. Okay, kita dah buat tadi tu. So kita nak gunakan JSTL sekarang ni. Okay. So JSTL yang terlibat untuk read parameter ni ialah core juga. So kita panggil taglib lagi sekali. Okay. Dalam page ni juga taglib. Kemudian apa? Dia punya prefix. Prefix dia, prefix lah je tu. Prefix
Prefix untuk core dia C lah, kita pakai C. Kemudian, okay, ni kita copy sajalah sebab file sebelum ni kita dah pakai yang core tu. So, boleh copy saja yang core tu. Dia punya URI tu. Ctrl C dan Ctrl saja di sini. Okay. So, siaplah kita punya configuration kat atas tu. Sebab kita nak pakai JSTL, kita kena configure kat atas ni. Okay. Alright, so di bawah ni, kita boleh mula. Okay, buat P lah paragraph. Kita boleh paparkan maklumat. Tadi first name kan? Okay, tulislah first name. First name. Okay, first name. Okay, so sekarang ni kita nak pakai kita punya tag lead C to C out tu lah. Kita nak print je. So, kita gunakan C out. Nak print kan? C out. Ini C out. Okay. So, dalam C out tu, anda boleh letak value. Okay, values. Okay, so dalam ni, kita nak panggil value yang kita tulis sebelum ni, iaitu daripada form sebelum ni, iaitu okay, macam ni. Ni setiap kali kita nak panggil variable, inilah kita siapkan siap-siap ni. Tanda dollar dan tanda curly braces di sini. Okay. So yang ni kita boleh tutup siap-siap. Kita boleh tutup dulu siap-siap gini. Okay. So dalam ni kita boleh letaklah param. Keyword dia param. Kemudian dot. So dot tu kita tengok balik kita punya form tadi. Yang first name tu apa nama parameter dia? F name. So kat sini kita param dot F name. Okay. So siaplah kita punya first name. Next kita pergi ke, kita buat satu lagi ni, paragraph lagi, last name. Sama juga macam kat atas. Kita buat C out values. Nak copy paste atas pun boleh, tapi macam saya katalah, lagi banyak kita type, lagi cepat kita ingat coding dia. Okay. Param dot, okay, last name tu L name kan. Okay, kalau nak confident kita tengok balik lah. Okay, ni nama parameter kita ialah L name. Kita tengok L name. So kita letak L name di sini. So jangan lupa tutup. Okay, jangan lupa tutup dengan backslash dan tanda itulah, tanda bracket tajam tu. Okay, dan juga P tu pun perlu ditutup semula. /P. Okay, siap. Okay, semua dah sampai kat sini macam saya type ni. Okay. Okay. So kalau semua dah, kita pergi, kita run daripada hello JSTL tadi. Sebab form kita berada di sini. Okay. Kita hello.jstl, kita mulakan dengan form ni dulu. Hello JSTL. Kita runkan dia. Okay, so keluarlah kita punya page ni. So dalam first name ni, kita type lah nama kita. First name ni, macam saya Fakrul Adli lah. Sebenarnya nama ayah lah Okay. Macam tu. Dan submit. Okay. So, dia akan pop up first name Fakrul Adli dan last name Muhammad Zaki. Okay. Alright. So, kalau anda tengok sebenarnya, kalau dalam kod JSP kita boleh guna apa? Request.get parameter kan? Tapi dalam JSTL kita boleh gunakan cara macam ni. Okay. Kalau dalam JSP biasa kita boleh tulis macam mana? Kita boleh tulis gini kan? Kita ambil script bullet ni. Ataupun expression. Something macam ni lah. Request kan? Kan? Request.get get parameter. Kan? Kemudian F name. So sebenarnya dia equivalent dengan ni lah. Dengan kita punya ni. Request.get parameter F name ni. Apa yang kita buat kat atas ni. Dia equivalent dengan ini. Sama aja. Cuma syntax sahaja yang berbeza. Okay. Saya terulang pada anda lah. Nak nampak expert sikit, guna yang JSTL punya approach ni. Ataupun nak guna cara yang sebelum ni pun boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada salah. Okay. Yang salahnya bila anda letak semicolon ke kan. So benda macam tu lah. Syntax error itu yang salahnya. Tapi kalau mencuba tu tidak jadi salah lah.
Okay. Alright. Semua orang dapat ke output macam saya? Semua orang dapat ke? Ada satu lagi saya nak kita nak test satu lagi. Dapat Ada yang tak dapat? Okay. Jida Ifah dapat. Izzah pun dapat. Muslim pun dapat. Okay. So kalau semua dapat, alhamdulillah, kita pergi pada yang satu lagi yang saya nak share ialah for each. Okay. For each pun core juga. Okay. C. For each ni dia basically dia loop lah. Okay. Loop dia macam for loop je. Okay. Tapi dia panggil for each. Okay. For each ni attribute yang pertama ialah begin. Begin ni kita nak mulakan daripada nilai berapa. Macam contohnya kalau dalam kod biasa tu for int equal to 0, equal to 0 lah, I equal to 0, so kita nak mula dengan root 0 lah kan. Sekarang contohnya kita nak mulakan dengan 1. Okay, begin. So n berapa? So n. Yang kedua ialah 3. So 3 lah. Okay, so 3 kali. Tutup macam tu. Tutup. Kita tutup tag yang pertama. Okay, so kita dapat macam ni. So kita dapat ni automatic netbin tutup di bawah ni. Kan? Mesti tutup macam ni. Okay. Yang ni pun sebenarnya tutup juga. Okay. So yang ni kalau kita ubah sikit cara tulis dia, rasanya boleh tulis macam ni juga. Macam ni, cout. Boleh juga macam tu. Nampak tak? Boleh juga dia tulis macam ni. Okay. Tapi untuk ringkas, anda tak perlu tulis macam ni lah. Untuk ringkas, anda boleh padam dan letak slash macam tu terus. Okay. Right? So ini anda boleh, untuk for each ni, oleh kerana anda nak print something, anda kena letak dua keluar macam ni lah. Satu di luar, satu buka dan satu tutup. So tengah-tengah ni anda nak print apa? Nak print ke apa ke suka hati lah. Okay. Cout. Macam ni, cout. Cout. Okay, contohnya value yang anda nak print contohnya salam contohnya lah. Okay. Kemudian tutup balik. Okay, macam tu je. So apa yang agak-agak dia akan keluar kat sini? Dia akan keluar salam sebanyak 3 kali. Okay. Lepas tu kat sini pun kita nak spacekan dia sikit lah. Okay. Nak spacekan dia sikit. BR. Okay. Teman-teman yang kat sini pun kita nak BR kan sikit lah. Supaya dia duduk di bawah lah. Ada ruang kosong satu. Dia ada space satu. Okay. So bila kita run saja display data ni. Boleh tak kita run terus display data. Okay, nampak tak? Ada 3 perkataan salam. Salam, salam, salam. Sebab 3 kali kan? For each 3 kali. Okay. First name, last name ni tak adalah sebab kita tak patutnya kita runkan LOSGSTL dulu kan. Tapi tak, yang ni saya terus runkan display data. Jadi tidak ada data yang dihantar ke display data. So tidak ada data lah yang keluar kat sini. Tapi yang salam ni still keluar lah. Salam, salam, salam 3 kali. Okay. Dan last kali yang saya nak eksperimen dengan anda sama petang ni ialah adik-beradik kepada for each tu 4 tokens. Okay. 4 tokens. 4 tokens ni contohnya macam anda ada items, anda ada senarai, apa-apa senarai. Okay, senarai token. Contohnya ikan kan. Lepas tu ada koma, anda letak ayam, itik. Okay. Terpulanglah hamba nak letak apa item yang ada kat situ. Kemudian attribute yang perlu ada ialah delims. Delims ni maksud dia delimiter. Delimiter ni maksudnya kita punya token-token yang ada dalam ni dia dipisah oleh apa? Dipisah oleh macam kat dalam contoh ni dia dipisah oleh tanda koma. Okey, kita letak koma di situ. Okey. Alright. Dan attribute yang last sekali ialah var. Okey, var tu kita tahulah variable. Okey. So token-token yang kita pecahkan daripada dalam ni ada 3 benda kan, 3 token ni. Kita nak letak dia dalam satu variable. Okay. Var kita namakan. Kan attribute var ni. Sebelum ni kita dah tengok dah var kan. Dalam page sebelum ni. Var kita nak letak var tu sebagai binatang lah Binatang. Okay. So binatang. Kita pun tutup.
Okay, so for token pun sama, dia kena dalam bentuk sini lah. Okay, sebab kita nak print kan, nak print bawah ni cout. Cout. Okay, cout value. Okay, bila kita nak print variable, every time kita nak print variable, ingat kena ada tanda dollar dan juga tanda curly braces. So, apa nama variable kita? Binatang. Okay. Kemudian tutuplah yang cout tadi ni. Tutup semula. Okay. So, macam yang atas juga, kita letak BR lah untuk pisahkan dia. Yang ni pun kita letak BR. Okay. So, sebelum run kan, shift alternate F lah. Biar cantik sikit kita punya code tu. Okay. So, bila dah code dah betul ni, kita boleh runkan display data untuk tengok result dia lah. Okay. So, kalau anda tengok di sini, ni kan, ikan, ayam, itik. Okay. Dia pisahkan menjadi token. Okay, ni ada items. Ikan, ayam, itik. Dia pisahkan berdasarkan apa? Tanda koma. Okay. Di limbs kita ialah koma. Ikan, ayam, itik. So, ikan, ayam, itik. So, kalau kita nak tengok tu, mungkin kita boleh tengok dia punya source code lah kot. Dia punya source, HTML source di belakang ni. Boleh tak tengok?